banyak lapisannya, sebenarnya semakin sedap kuih itu dan semakin wah menariknya kuih itu. Walaupun aku satu-satu benda saya tidak paham. Ya, dan lucu atau apa sahajalah yang pernah Syafiq lalui. Okay. Tapi yang ada orang bilang special place in my heart tu lagu MV kita kena berlaku. Tapi dalam proses buat lagu ni Fik, buat lagu ni dia ada kita tulis lirik, lepas tu ada buat music, arrangement music ada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini di dalam podcast Boleh Bincang edisi ataupun episod yang kedua. Okey, nama pun podcast. Sudah semestinya saya tidak keseorangan kerana pada hari ini kita bersama dengan seorang anak muda yang sangat-sangat mempunyai passion yang tinggi terhadap muzik dan banyak perkara yang ingin dia lakukan, iaitu amun kau tak berluduran duangan kau payung tiluman seentan tangan. Itu dah bersama kita pada hari ini ialah Syafiq Jasta. Assalamualaikum Fik. Salam, halo, thank you jemput saya di podcast ni. Ya, untuk pengetahuan anda, Syafiq ini seorang anak muda yang sangat mempunyai passion yang tinggi terhadap musik ya. Dan pertamanya, bolehkah Syafiq ceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang Syafiq? Okey, latar belakang saya merupakan seorang anak jati Kota Belud lah. Anak jati Kota Belud, to be exact di Kampung Sembirai. Sembirai. Kampung Sembirai, saya ada 5 orang adik-beradik. 5 orang adik-beradik, saya ini adalah anak yang kelima lah, yang bongsu. Dan ya, semua saya punya career muzik ni dipengaruhi oleh saya punya ibu bapa lah. Alhamdulillah. Ibu bapa saya, mama penyanyi, bapa pun menyanyi. Jadi anak pun kena menyanyi juga. Dan mereka, saya kenal sebenarnya mereka ni sangat-sangat sporting ya. Ya. Ibu bapa Syafiq ni sangat sporting. Dari kecil lagi banyak sokongan yang mereka, saya sebagai seorang menonton memang nampak Syafiq mempunyai keluarga yang sangat supportif di dalam apa sahaja yang dia lakukan. Ya, betul. Jadi boleh ceritakan tentang serba sedikit ataupun tidak payah sedikit, banyak pun dah apalah. Macam mana Syafiq boleh berkecimpung dengan dunia muzik? Dunia muzik dululah, kemudian Muzik lah. ya, kemudian bajau. Okey. Ya. Dunia muzik ni pergi NJ lah Pak. NJ Ya. saya berkecimpung. NJ boleh, Nur Jaidi pun boleh. Jadi macam segan ni jadi NJ lah. Okey. Kalau dalam dunia muzik ni, macam saya cakap tadi, pengaruh saya lebih kepada parents saya dulu sebab diorang ni memang penyanyi. Okey. And then bila diorang menyanyi ni, saya pun nampak masa saya kecil-kecil lagi, sebelum benda ni belum lagi saya sekolah tau. Dia belum lagi saya tadika lagi, masih lagi orang bilang fresh lagi lah. Okey. Jadi saya dah nampak bapak saya menyanyi dan saya ingat lagi lagu dia selalu nyanyi. Apa lagu dia? Jauh disayang. Saya lupa siapa penyanyi dia, tapi dia punya lagu dia macam ni. Kalaulah kita dapat bertemu saat begini, alangkah senang. Lagu tu kan? Lagu tu kan? Bapak saya selalu nyanyi sampai saya belum lagi sekolah, belum lagi paling baca ABC pun dah tahu. Saya rasa belum lagi pandai main ABC. Saya terapal lagu tu. Dengan usia saya 4 tahun, ini cerita dari mamak saya lah. Sebab saya pun ingat sudah benda tu. Dia kata masa saya umur 4 tahun saya nyanyi lagu tu depan ramai orang. Okey. Dan saya dapat nyanyi lagu tu. Dan lagu tu kan based on saya peringatan je. Bapak saya nyanyi saya ikut. Macam tu je lah. Ya, itu menandakan sebenarnya suatu masa kalau kita belajar, sebenarnya kita belum menggunakan muzik sebenarnya. Dalam apa sahaja yang kita pelajari, sebab ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun apa-apa sahaja yang ingin kita pelajari. Tapi Fik, macam mana boleh berkecimpung dalam muzik bajau pula tiba-tiba? Muzik bajau ni sebenarnya dia sebelum muzik bajau tu kan saya cakap tadi memang start young lah bila mau nyanyi ni. And then bila saya start young tu saya ikut macam-macam pertandingan. Saya ikut pertandingan menyanyi, ada yang menang, ada yang kalah, macam biasalah. Tapi at some point macam saya ingat waktu tu umur saya dalam 17 ke 16 orang di situ lah, orang bilang dunia remaja apa? Orang baca bilang anak-anak bau. Ya, anak-anak bau. Anak-anak bau. Betul. Ya.
saya betul mau macam mau nyanyi Okey. dan ada lagu sendiri. Benda ni terpengaruh dengan anulah Najwa Latif semua tu. Kita buka Betul. buku semua. Jadi saya pun mau benda tu. Tapi at the same time saya tidak ada lagi orang bilang pengetahuan macam mana buat lagu dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada orang offer saya buat lagu dan sebagainya. Okey. Tapi masalah dekat sini kan NJ, bila orang offer kita buat lagu ni, bila orang offer something kepada kita lah in general. Bila Yeah. orang offer something in general kepada kita, diorang mesti ada mau something back. Something back, yes. Jadi dalam dunia muzik ni, bila orang buatkan lagu untuk kita, orang mesti mau apa tu cost dan sebagainya. Yeah. Which is saya totally faham. Sebab lagu ni bukan senang. Yes. Jadi bila orang minta cost tu saya faham. Cuma masa tu kan, umur 16-17, Yeah. apa lagi kita ada satu. beli es krim pun. Beli kadang-kadang kalau pergi kantin sekolah pun umur 16 tahun. Sedap betul es krim dia tau. Itulah. Jadi apa lagi mau buat lagu kan? Itulah. Jadi benda tu pun saya faham. Jadi masa tu itu lebih kekangan cost lah. And then at the same Betul, time, sangat. lepas tu habis itu barulah pada umur saya 17-18 gitu saya sambung form 6. Yes. Saya sambung form 6, lepas SMP saya sambung form 6. Masa tu saya start sudah buat lagu. Which is lagu saya yang mula-mula saya ingat saya buat dia Apa something joke dia? goes like this lah. Ku cinta kamu setulus Ya. hati. Saya tahu lagu ni. Tak perlulah kau ragu dengan perasaanku ini. Itulah lagu pertama saya tulis. Tajuk lagu tu untuk kamu. Ya. Itulah lagu pertama dan itulah orang bilang pemula. Pemula. Saya dalam dunia muzik. And then fast forward pada masa saya masuk UMS, saya jumpa dengan Meria Record. Meria Record sangat memainkan peranan yang penting dalam dunia muzik saya sebab dorang yang ajar saya macam mana bawa diri dalam dunia muzik, macam mana kita bawa diri, macam mana kita buat connection dan sebagainya. Okay, shout out to Sir Heidi, Abang Heidi, Abang Joe. Dia merupakan ketua Meria Record dan beliau dah banyak tunjukkan bersama saya. Dan disitulah dengan dorang saya sudah produce 1, 2, 3 dalam 7-6 lagu kah saya dengan dorang. Bertahan banyak tu. Dan saya sangat terkejut lah. Kan sekarang apa tu orang kenal saya ni sebagai Amun Kota Belut. Sebenarnya lagu saya sudah banyak. Dan musik video saya pun semua dekat channel Meria Record tu lah. Kalau kamu tengok masih tengok situ. Betul. Lepas tu and then bila sudah saya dengan Meria Record, kami bersetuju bersama yang kami apa orang bilang part away, part away. Sebab bukan ada apa-apa isu, memang kami setuju apa orang bilang persetujuan bersama lah untuk saya untuk melebarkan sayap, terbang ke arah ke arah yang ingin diterbangkan ke arah itu. Saya sangat paham itu. Dan benda tu kiranya saya gunakan apa semua yang orang pakai tu saya cuba buat sendiri. And then keluarlah lagu. Mula saya bukan terus nyanyi lagu bajau tau. Dia mula-mula garis bajau, garis bajau, garis bajau, garis bajau, ya. Itulah orang bilang momok sudah masuk bajau macam tu. Jadi Fik, sebenarnya apa yang membuatkan muzik bajau ni sangat istimewa untuk Syafiq? Apa yang istimewa tu bagi saya lah. Orang bajau punya bajau sama lah kan, especially dia punya bahasa tu kalau kamu telusuri, dia sangat orang bilang romantis lah. Romantis dan puitis. Alah, maaf. Dah apa. Kalau saya boleh simpulkan, orang punya bahasa tu agak romantis. Betul. And then kalau kita betul-betul mendalami bahasa bajau sama tu sendiri, kita dapati bahawa bahasa bajau sama tu puitis. Itu sebenarnya saya sangat setuju Syafiq yang Syafiq kata bahasa bajau sama ni puitis sebab banyak orang panggil kalang-kalang. Kalang ni puisi di dalam bahasa bajau, isun-isun dan sebagainya. Sebab tu saya sangat setuju apa yang Syafiq katakan, bahasa itu dan budaya itu adalah berpasangan dan saling pergi bersama-sama, dan saya setuju itulah yang menyebabkan musik bajau ini istimewa. Jadi Fik, sebenarnya kalau ada elemen-elemen tertentu, apakah sebenarnya elemen-elemen tertentu yang Syafiq rasa mau terapkan di dalam musik bajau ini? Honestly, elemen-elemen tu bukan saya terapkan dalam musik bajau yang saya buat sebab
Sebab tu untuk abang orang bilang penjelasan, walaupun saya buat lagu Bajau, saya juga buat juga lagu Melayu. Okay. So saya Melayu dan Bajau dua-dua saya layan lah. Betul. Cuma elemen-elemen yang saya cuba masukkan dalam lagu-lagu saya ini adalah elemen-elemen orang bilang macam mana mau cakap elemen-elemen puisi. Elemen-elemen berpuisi sebab sebagai contoh yang paling mudah lah, kalau kita cakap something yang I miss you macam ni kan, kita directly I miss you, tapi saya tidak kata I miss you, kita kata saya rindu dengan kata-kata kau yang lebih mendamaikan daripada angin pada petang-petang hari. Macam tu saya bawa yang wow. Saya tengok cair sudah besi di belakang kamera tu. Jangan bah. Ya, itu yang saya masukkan, macam bila mana kita cuba berinteraksi dengan muzik ni, saya suka benda tu berlapis-lapis. Betul. Itulah elemen yang cuba masukkan dalam muzik saya. Itu saya setuju. Macam kuih lapis ataupun kek lapis, semakin banyak lapisannya sebenarnya semakin sedap kuih itu dan semakin menariknya kuih ini. Begitu juga dengan bahasa. Semakin banyak lapisannya bagi orang yang mencintai seni, baginya itu adalah perkara yang amat seni dan apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh penulis ataupun penyanyi ini. Betul. Saya setuju dengan itu, Fik. Jadi dari segi pengalaman dan inspirasi sebenarnya, Fik, siapakah yang orang bilang menjadi inspirasi ataupun menjadi inspirasi untuk anda menulis lagu, sama ada lagu Melayu ataupun lagu Bajau? Siapa yang menjadi inspirasi kepada anda? Kalau mau kata siapa secara spesifik tu tidak ada lah, tapi saya boleh kata yang saya ni Pepe Music ni lebih banyak pengaruh, saya ambil pengaruh dan inspirasi daripada lagu-lagu yang pertama Jepun lah. Okay. Lagu-lagu Jepun. Wow. Sorry juga. Jatuh tau. Ya. And then yang kejap mati pula sama aku ni. Okay. Dah apa, saya punya pun mati tapi saya kasih on balik. Ya. Habis bateri kot. Okay. Tak apa. It's okay. Apa tadi? Okay, elemen saya pertama tu daripada lagu-lagu Jepun. And then lagu-lagu daripada Filipina. Wow. Lagu ketiga lagu pada Barat sendiri dan keempat lagu di Indonesia sendiri lah. Kenapa? Sebab kalau kita tengok lagu-lagu Jepun kan, walaupun aku satu-satu benda apa dia cakap pun tak faham. Ya. Macam Hashimoto, tiba-tiba macam orang pun menjadi siulan walaupun tak faham. Betul. Tak faham, tapi bila kita tengok di translation, lagu-lagu Jepun ni dia sangatlah berlapis. Dia satu lagu ni saya cuma kongsikan sedikit lah. Satu lagu ni dia bilang macam ni. Kimi kan, dia kata, hey kau sudah jadi kucing kan? Dan kucing tu berada dalam rakapan saya dan saya akan jaga kucing selama-lamanya. Dia macam sebenarnya dia mau bagi tahu yang dia rindu dengan seseorang tu dan seseorang tu telah mati. Jadi dia terlampau rindu sampai dia anggap yang kucing tu itulah perempuan tu. Dia macam terlampau rindu sampai kan dia boleh delulu macam tu. Dia ada unsur-unsur metafora. Dia samakan kucing tu dengan orang yang dia sayang. Ada metafora, betul. Itu kalau Jepun, tapi kalau Filipin ni, saya banyak cakap lah dekat dunia ni. Dekat dunia ni je lah. Dekat dunia ni penyanyi yang paling power dalam vokal dan juga teknik adalah orang Filipin. Betul, saya setuju. Dan dorang punya lagu-lagu pun lebih kurang macam Jepun. Cuma dorang ni lebih kuat dekat vokal dorang. Sampai dorang punya vokal tu saya cubalah, memang sama tu enggak lah, tapi cubalah terinspirasi dengan vokal dorang. Contohnya lagu apa yang lagu paling Buan pun boleh. Yang paling orang bilang orang paling general orang tahu, Pano naman ako, macam mana dengan aku. Dia punya vokal punya range tu dia boleh ubah sangat wow. Sebab sebenarnya lagu itu adalah satu indikasi membayangkan vokal seseorang itu macam mana. Dan vokal seorang itu membayangkan personality lagu itu sendiri. Ya, betul. Betul. And then kalau di barat pula, kalau di barat ni yalah saya cakap teruslah, kalau di barat ni saya selalu tengok terinspirasi daripada Ed Sheeran, Luis Capaldi, Ed Sheeran dorang punya lirik tu pun
memang sangat berlapis-lapis lah, saya suka lah. And then kalau dekat Malaysia ni, kalau dekat Malaysia ni, yang pertama saya suka lirik daripada orang daerah M. Nasir lah. Nasir, legend, M. Nasir legend. yang pertama, and then yang kedua Legend. ni dia Sabah, dia adalah Leleng lah. Leng. Leng. Sapik. Untuk baju leleng lah kan. Sebab dia punya lagu Inten the Inten the Biggie Biggie. tu, Ya. sangat dekat di hati saya, dan saya Betul. rasa Inten the Biggie itulah orang bilang pembuka jalan Betul. untuk anak muda masuk, macam itulah. Sebenarnya saya setuju seperti yang Sabik cakap untuk saya sebenarnya leleng ni adalah salah seorang yang penting juga. Saya pun buat juga lagu baju lah sebenarnya. Leleng ini seorang yang penting dalam hidup saya. Banyak lagu-lagu dulu saya memang buat di leleng. Jadi Leng, kami kenang leleng selama-lamanya. Okey Jadi Fik, sepanjang pengalaman kan kita ni apa-apa saja yang kita buat pasti ada banyak pengalaman ataupun perkara-perkara yang kita lalui. Jadi kalau macam untuk Syafiq, sepanjang-panjang karier muzik ni adakah perkara-perkara yang unik dan lucu atau apa sahajalah yang punya Syafiq lalui? Pengalaman yang lucu, unik tu banyak sebenarnya, tapi yang saya rasa signifikan dengan saya sampai sekarang, masa tu kami shoot MV, music video untuk lagu Alisa, Sayangku pinta jangan pergi, lagu itulah. Cerita dia, kami guna bangunan baru Pasar Tani itu yang Iya. bukan kami lah, saya sudah minta mohon kebenaran dengan Majlis Daerah Kota Belud lah untuk, disclaimer, kalau kamu seorang yang buat video, music video mana-mana di Kota Belud ni, perlu kebenaran Majlis Daerah. Itu adalah info yang adalah penting lah. Perlu kebenaran. So saya buat minta kebenaran dan ada surat semuanya. Cuma bahagian dekat Pasar Tani Baru tu mungkin ada miscommunication lah di antara pengawal dan juga Majlis Daerah lah. Mungkin ada miscommunication di situ. Jadi, nak jadikan cerita, pada malam tu kami syuting. Bila syuting, mungkin kami bising, dan pengawal tu ingat kami ada buat something di atas tu. Jadi, kena call polis. Kena call polis. Saya ni watak pertama dalam MV ni, kami di tingkat paling atas tu, pelari bahan dengan surat, pergi turun bawah mau bagi tahu polis gini, tapi okey lah. Dia okey je sebenarnya. Sebab polis tu pun dia cuma jalankan tugas. Asalkan kita ada surat kebenaran, orang okey saja. Sebenarnya miscommunication ni boleh berlaku di mana-mana, tetapi macam mana kita menyelesaikannya. Dan shout out to Majlis Daerah dan juga PDRM ataupun polis. Polis ni adalah badan keselamatan yang sentiasa bersama dengan rakyat sebenarnya. Shout out to them. Jadi Syafiq, adakah anda mempunyai Syafiq dia banyak lagu yang anda tulis, tapi sudah semestinya ada satu ataupun dua lagu yang istimewa untuk seseorang penulis lagu itu. Jadi apakah lagu yang Syafiq rasa istimewa setakat ini? Paling istimewa bagi saya lagu yang sebenarnya semua lagu yang saya tulis itu istimewa lah. Sebab saya anggap semua itu adalah seni. Kerana kalau seorang pelukis itu dalam seninya ada lukisan, kalau seorang pemuzik itu dia seni adalah lagu lah. Tapi yang ada orang bilang special place in my heart tu lagu Hayati. Hayati itu nama ke ataupun apa? Hayati ini kata kerja. Hayati. Cuma itulah mungkin banyakkan nama Hayati, macam kakak saya pun Hayati juga. Macam tenggelamnya kapal Benedict pun Hayati, kau regas pucuk pengharapan, kau kepatahkan, dia bilang kan Hayati. Jadi itulah ramai, saya rasa termasuk diri saya tertanya, Hayati ni nama orang ke ataupun apa? Jadi ataupun girlfriend Syafiq ke atau lagu tu istimewa sebab itulah lagu pertama yang saya tulis. Perkataannya sedikit tapi dia punya makna tu sangat banyak. Betul. Sebab saya rasa kalau kita tengok dia pendidikan, dia macam sebaris-baris itu, sebaris 2 ketan, 2 ketan, 2 ketan, 3 ketan. Dia gitu aja. Dia sikit-sikit aja. Sebab saya rasa macam saya pun dah tahu mungkin ilham dari Tuhan semua. Alhamdulillah. Macam mana saya perlu tulis ni? Betul. Gitu. Itu betul. Itu membawa kepada soalan saya yang seterusnya, Pik.
Safik seorang penyanyi. Safik juga saya rasa boleh berlakon sebab dalam MV kita kena berlakon. Tapi dalam proses buat lagu ni Fik, buat lagu ni dia ada kita tulis lirik, lepas tu ada buat muzik, arrangement muzik, ada buat melodi ataupun lagunya. Jadi Safik boleh buat lirik dan melodi juga kan? Yes. Jadi untuk buat lirik dan melodi tu Fik, Safik buat melodi dulu ke atau melirik dulu ke ataupun beriringan benda tu? Okey, untuk benda ni soalan yang sangat bagus lah. Ya. Dia depends dengan lagu, tapi saya bercerita pada awal-awal mula saya buat lagu ni kan. Dia punya melodi tu, melodi dulu. Kalau saya dulu lah, melodi tu di kepala saya. Okey, teruskan. Ambil terus lepas Rakam. Sebab untuk pengetahuan semua, saya langsung tidak ada basic music. Ya. Saya tidak pandai main gitar. Dulu lah, saya tidak pandai main piano. Langsung tidak ada teori-teori ni. Sama. Sama kita Fik. Teruskan. Tidak ada teori. Jadi apa yang saya ada, saya cuma ada telefon. Okey. Saya cuma ada telefon dan saya ada kawan. Okey. Kawan saya namanya Syairan. Okey. Syairan. Oh, Syairan saya kenal. Syairan, Bentus, Aisyah. Okey. Bentus, Aisyah. Semua dorang ni memang power gila lah kalau muzik. Okey. Jadi masa kalau dulu saya rakam, and then saya rakam. Tidak muzik ni, memang humming habis ni. Lepas tu buat lirik, lepas tu minta tolong dorang, cari dulu chord ni. Jadi dorang dapat cari lah. Memang dorang super talented lah. Pentingnya kawan ni kan? Penting sangat penting. Ya. Saya rasa kawan-kawan Safik ni jika menonton ini sebenarnya anda perlu tahu Safik sangat menyayangi anda. Yes. Kerana anda lah saya di sini. Betul. Jadi Fik, kadang-kadang unik juga sebenarnya buat lagu ni sebab saya pun mengalami benda yang sama. Macam melodi itu Fik dia datang terus rakam kah? Tiba-tiba tengah driving, tiba-tiba melodi datang. Tiba-tiba tengah jogging melodi datang. Macam mana Fik? Terus rakam ke macam mana? Ya, terus rakam sebab dia takut lupa. Nanti dia terbang pula kan? Tapi proses saya, walaupun saya rakam, saya akan tunggu 2-3 hari. Ya. Kalau 2-3 hari lah melodi itu masih stuck di kepala, maksudnya lagu itu bagus. Maksudnya dia catchy. Maksudnya catchy. Kalau lagu kalau melodi itu terasuk di kepala saya akan move on dengan projek baru. Saya tidak akan teruskan lagu itu. Sebenarnya betul Fik. Saya pun perasan bila kita buat lagu sebenarnya lagu tidak semestinya mengambil masa yang lama untuk dibuat. Sebaliknya kadang-kadang lagu yang mengambil masa yang cepat itulah lagu yang bagus. Pasal dia ada boleh melekat di pemikiran orang dengan begitu cepat. Ya. Ada sedikit soalan Fik untuk yang seterusnya. Bukanlah sedikit, ada juga beberapa soalan. Okey ya. Safik sudah belum berumah tangga. Ya. Itu satu iklan yang sangat bagus. kalau serius lah, belum berumah tangga. Ya. Tapi Safik sudah agak lama sebenarnya dalam bidang muzik walaupun umur masih muda tapi agak lama bermula awal. Adakah Safik pernah bekerja sama dengan sesiapa untuk menghasilkan pemuzik lain atau sesiapa untuk menghasilkan sesuatu muzik? Saya pernah bersama dengan NJ. Oh. Lagu apa itu? Kami, lagu raya di sini. Alhamdulillah. Dan beberapa lagi lah ya. Bagi saya untuk kita orang bilang kekal relevan, kita perlu bekerja sama dengan artis-artis yang dekat dengan kita lah, yang ada connection kita sama lah kan. Macam saya sama dengan NJ, lepas tu saya ada kerjasama dengan Koel, shout out to Koel, Mai. Okay. And then saya ada beberapa lagi projek yang saya tidak boleh bagi tahu, dan upcoming ni iaitu Unsupume. Saya kerjasama dengan yang Unsupume lah, banyak lagu saya paling besar sikit dia punya kerjasama, sebab saya kerjasama dengan Saiful Maun. Saya kerjasama dengan SSK Center, Ida Nazila Entertainment, saya kerjasama dengan December Cafe, kerjasama dengan ada dekat MDKB, ada Kek Lapis Matsu. Kek Lapis punya syarikat pun join venture dalam lagu tu, which is saya sangat okay boleh. Dan saya juga kerjasama dengan butik, which is Karya Butik. Karya Butik Juan. Dan saya juga kerjasama dengan penari-penari yang sangat berbakat. Diorang baru sekolah menengah tapi diorang punya tarian sangat begini. Saya Safik ada post juga kan sekali-sekala saya dalam Pakuah. Oh, saya kenal budak ni. Budak penari di SMK Arsyad. Betul. Sangat hebat dan di bawah pimpinan Cikgu Jamia. Okey. Jadi Safik cakap pasal kek lapis ya. Menyebabkan saya lapar. Sebenarnya kita ada penaja ya,
kita ada penaja untuk episod kali ini. Untuk makanan kita ditaja oleh Pandi Burger. Jadi Fik, sebenarnya sambil-sambil tu kita santai-santai minum, boleh makan burger juga. Saya rasa dulu burger ni, kemudian saya akan sambung balik. Okey. Kalau anda mau merasa Pandi Burger ini, anda boleh pergi ke depan Pasar Besar Kota Belud, Sabah. Dan Pandi Burger hari ini saya makan crispy chicken burger. Dan banyak lagi, nanti akan saya letakkan kontak di sini dan juga menu-menunya. Sedap. Memang sedap tau. Untuk petang semua memang saya makan burger begini ya. Saya tidak makan. Saya memang cubit-cubit punya makan. Wow. Nanti saya akan sambung. Sedap. Terima kasih. Isteri saya sediakan tisu di sini. Ada untuk Pandi Burger. Pandi Burger. Pandi Burger di sebelah Pasar Besar Kota Belud is one of the finest and the best burger in town of in Kota Belud Town. Yes. Okay, kita sambung kepada soalannya seterusnya, Pika. Boleh. Sedapnya. Saya teringat kata-kata Allahyarham Piramli, lebih kurang macam ni, Pik. Lagu-lagu Melayu ini, dia kata, adalah satu yang sangat penting. Lebih kurang lah, saya katakan mungkin cara dia berbeza. Adalah satu seni yang sangat penting untuk orang Melayu menepis benda-benda lain yang akan masukkan jiwanya. Muzik Melayu itulah yang akan menjadi, orang bilang, benteng utama budaya-budaya yang lain. Kerana muzik ataupun bahasa jiwa bangsa, apabila menggunakan bahasa dalam satu muzik, maka bahasa itulah yang akan dijiwai oleh seseorang yang menuturkan bahasa itu. Jadi Fik, untuk muzik bajau pula, Fik, macam mana Syafiq merasakan bahawa muzik bajau ini akan menjadi sesuatu yang memainkan peranan yang penting di dalam budaya dan juga warisan bangsa ataupun suku bajau sama ini? Soal STPM. Bagi saya secara peribadi, disclaimer secara peribadi, mungkin saya silap, betul kan? Bagi saya, untuk kita mempromosikan budaya bajau sama, bahasa terutamanya sekali, kita perlu melalui satu saluran yang mana saluran itu semua orang boleh terima. Yang dalam case-nya adalah muzik lah, terutamanya orang anak-anak muda sekarang yang saya mungkin saya silap, tapi saya nampak macam kurang sudah penggunaan bahasa bajau itu yang mendalam, macam betul. dalam kalangan sebagainya. So bagi saya, bila mana kita cuba tarik orang dengan muzik bajau kan, macam orang lagu tablut dan sebagainya, orang mungkin akan lebih tertarik dengan bahasa itu sendiri. Mungkin pada mulanya mungkin lah muzik lah orang minat, tapi pada dia slowly but surely kan, dan pelan-pelan orang pun rasa macam meminat untuk mempelajari bahasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita pergi saluran yang betul di arus yang orang bilang mainstream, pastinya orang-orang di bangsa lain kan mungkin akan nampak, oh ini bahasa bajau sama, not bad. Not bad. Oh ini Kota Belud. Oh ini Kota Belud. So at the same time, dorang mungkin berhibur dengan muzik, tapi at the same time dorang pun tertarik dengan benda tu. Betul. At the same time kita sudah win-win situation lah. Itu sangat betul. Sebenarnya saya sangat setuju dengan Tevik, sebab sebenarnya apapun bahasa yang dituturkan itu sebenarnya adalah harta intelek bagi sesebuah negara. Misalnya kita bajau sama, ini adalah harta intelek untuk negara Malaysia, sebab kita adalah penghuni ataupun warga negara Malaysia. Begitu jugalah dengan bahasa-bahasa etnik yang lain, dan ia perlu dipelihara. Bajau, Iranun, Dusun, Lundaye dan semua Brunei, Bisaya dan sebagainya. Sebab saya sendiri sebenarnya sebelum ni adalah pembaca berita TV di dalam bahasa bajau, dan saya sangat-sangat setuju dengan Syafiq katakan, teruskan perjuangan anda Syafiq dan perjuangkan untuk mengekalkan ataupun menambah bilangan penutur bahasa ini di masa-masa akan datang. Okey Fik. Setiap orang itu Fik, dia ada impian, dia ada dream, and we have to dream big. Kita perlu mempunyai impian yang besar. Jadi adakah Syafiq mempunyai impian untuk mengembangkan lagu bajau sama ini, atau untuk dinyanyikan mungkin di luar negara atau sebagainya? Kata impian tu memang adalah untuk orang bilang kasih luas lagi saya punya orang bilang muzik dan sebagainya.
Tapi at the same time saya at the moment sekarang ni saya punya fokus adalah untuk buat more music. Just more music, and then hopefully dengan harapan orang-orang luar sana akan dengar lagu saya lah. Baik lagu Bajau kah, lagu Melayu kah. Saya harap semuanya dapat menerima dengan baik lah. Betul. Sebab saya pernah lihat lagu Siguruda itu pun ikon di antara ikon penting dalam lagu Bajau sebenarnya, lagu Bajau sama lagu Bajau Betah Barat. Lagu Siguruda dimainkan bukan sahaja di Malaysia, di Australia dan sebagainya. So tiba-tiba orang putih menari peluk lembukun dengan berlatarkan lagu Siguruda. Jadi saya tabik spring kepada kita punya super senior ikon lagu Bajau sebenarnya, Siguruda. Dimanapun anda berada, kami menghargai anda. Dan Leleng, Pak Rebis, semua itu Pak Lis, Siguruda, Pak Rebis dan ramai lagi penggiat-penggiat lagu Bajau sebelum kita. Kami sangat menghargai anda. Kami mohon ingat engkau yang je buat kami tak masa-masa seterusnya. Okay, kalau gitu saya pun mencakap something lah sebab boleh. Saya macam Angie cakap juga, kami sangat hargai otak-otak ini dan kehadiran saya buat lagu. Mungkin lagu saya ni macam tak moden dan sebagainya. Saya just mau orang bilang buat statement yang bahawa saya dalam industri musik Bajau ni bukanlah untuk mengganti yang lama. Betul. Bukan untuk ganti yang lama, tidak ada niat. Saya tahu tidak ada niat untuk orang bilang rampas semuanya, tidak. Kami ni hanya datang untuk memeriahkan lagi industri itu. Sebab bagi saya pun suka juga lagu-lagu Pak Lis, lagu-lagu Ruda. Saya mendengar semua lagu-lagu. Dan saya rasa kami ni, kajian kami hanyalah untuk memvariasikan lagi, meramaikan lagi, memeriahkan lagi industri. Jadi kiranya industri kita tu penuh warna-warni. Kami datang bukan untuk merampas kami hanya datang untuk memeriahkan industri Bajau Sama itu sendiri. Orang kata ada satu lukisan yang sangat cantik dan kita ingin meletak sedikit warna lagi supaya satu masa lukisan itu tidak akan pudar. Itulah yang cuba penyanyi-penyanyi baru khususnya dalam Bajau ini lakukan. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang Syafiq katakan. Okey Fik, sekiranya ataupun memang sudah ada pun saya nampak festival yang Syafiq join, sebenarnya apakah lagu yang paling Syafiq gemarkan untuk nyanyi di program-program festival yang mungkin akan menjemput Syafiq ya untuk apa-apa festival nanti. Okey Fik, apakah lagu itu? Lagu-lagu ni sebenarnya depend kepada majlis sebenarnya. Kalau majlis tu macam dinner, dinner macam formal, saya akan bawa lagu-lagu yang untuk kamu, ku cinta kamu. Macam tu lah yang orang bilang boleh get the mood dan sebagainya. Tapi kalau macam festival-festival yang suka happy-happy sebagainya, of course lah saya akan bawa lagu Uran. Lepas tu Jumaat ni 23 hari bulan akan keluar lagu Unsupume. Jadi itu antara yang lagu-lagu memang saya buat untuk kalau ada festival memang itu lagu festival tu. Sabtu lagu tu rancak. Dia rancak-rancak. Sudah ada teaser dia, saya pun rasa macam menari badan saya. Dia letak. Okey Okey, sebelum apa-apa, sebelum saya terlupa kalau kamu tengok baju ni yang saya pakai ni adalah baju merchandise daripada BQ. BQ merupakan salah satu kumpulan rapper yang ada nama di Sabah ini, BQ, dan ini adalah merchandise mereka. Jika anda ingin memiliki baju ini, boleh terus ke Instagram BQ dan boleh DM mereka, okey. Dan baju ni walaupun kain dia tebal tapi sejuk, enak, sungguh nyaman dipakai begitu saja. Okey Pik. Selain daripada menulis lagu Pik dan nulis lirik bila rasa bosan-bosan, santai-santai, apa aktiviti yang Syafiq suka buat untuk santai-santai? Santai-santai tu ya of course siapa yang follow saya dekat TikTok semua tu memang kenapa saya buat. Kalau saya santai tu, saya akan orang bilang bersiaran langsung main game. Bersama kawan-kawan saya. Gamer. Jukun, Fairuz dan juga Aerohit, Yazid. Kami akan main game, itu yang pertama lah kalau lapang. Yang kedua, saya ni suka menulis juga sebenarnya. Tapi saya tak publish tulisan saya. Saya suka tulis cerita-cerita pendek, saya suka buat komik dan sebagainya. Very good. Dan juga ketiga ni, hobi saya suka baca buku-buku psikologi lah. Sebab
benda tu dekat dengan saya lah, sebab saya tidak mau totally lupa. Saya punya Ya. degree saya psikologi counseling, jadi Dan akan menjadi insyaAllah dan akan jadi apa yang terjadilah. Jadi saya suka baca-baca buku psikologi counseling sebenarnya supaya orang bilang untuk refresh saya punya ilmu dan sebagainya lah. Okey, ini saya mau mungkin pujian lah Fika. Lagu Kota Belut Uran ni Fik sebenarnya dia menjadi satu fenomena yang besar lah. Saya seorang cikgu ya. Ada saya ramai murid-murid saya yang cikgu kenal Syafiq kah? Tiba-tiba akan mereka nyanyi kan, When Kota Belut Raining cakap. dan mereka akan menonton video ini. Fik, apakah pesanan ataupun nasihat Syafiq kepada anak-anak muda dalam semua perkara? Pertama, kedua, sekiranya ada anak muda yang ingin menceburi bidang muzik, apakah pesanan anda? Dan begitu juga dengan peminat lagu baju, apakah pesanan anda untuk mereka? Okay, yang pertama, pesanan saya terima kasih sebab sokong apa yang saya tulis, karya lagu saya. Thank you semua atas sokongannya. Teruskan sokongan. Okay. Itu pesanan saya terutamanya kepada yang pelajar sekolah tu, tolong orang bilang habiskan pelajaran lah. Itu yang pertama. Jangan kita merasakan apa yang kita buat sekarang satu yang sia-sia, sebab setiap yang kita buat di sekolah tu adalah orang bilang menimba ilmu, dan ilmu tu sebenarnya bukannya sekadar pengetahuan tau. Dia adalah membuat kita, orang bilang, building character. Dia membentuk diri kita menjadi orang yang lebih kalau senang cakap, lebih okey lah, lebih wise lah orang bilang. Jadi tidaklah mudah tertipu dan sebagainya kalau kita ada ilmu dan sebagainya. And then yang kedua, kalau kita minat muzik, just teruskan minat tu, buat saja. But at the same time, jangan kita orang bilang abaikan akademik dan sebagainya. Kita buat dah dua, tidak masalah. Kita ada 24 jam. 24 jam tu cukup untuk buat dah dua. Dan teruskan berusaha. Saya Fik, bila Syafiq cakap ya pembentukan karakter tu, saya sangat bukan lagi setuju Kalau setuju tu boleh darab 1000, saya cakap 1000 darab setuju. Sebab apapun lah, muzik, sajak, pidato, teater dan sebagainya, ataupun apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi seseorang, maka teruskan. Sebab mungkin ada anak-anak muda kita ni, mereka pemalu, tetapi mereka menggunakan muzik untuk express mereka punya personality. Ataupun mereka menggunakan lukisan untuk express, ataupun mereka menggunakan sajak untuk mendapatkan keinginan diri mereka, pidato dan sebagainya. Kerana adik-adik mark our words lah, not only my words but also Abang Syafiq words. Okay, mark our words that in the future, nanti di masa akan datang, kalau anda banyak menggunakan misalnya nyanyi, sebab di sekolah pun ada nyanyi, ada sajak, pidato, teater dan sebagainya, melukis dan sebagainya, suatu masa anda akan menggunakan kemahiran ini untuk survive di dalam peringkat yang lebih tinggi, sama ada di universiti, college ataupun di dalam kehidupan. Jadi sebenarnya ingat kata-kata kami ini habiskan pelajaran anda, jangan abaikan pelajaran, tetapi dalam masa yang sama gunakan kelebihan anda ini untuk anda meningkatkan keyakinan diri. Itulah jadi penceramah motivasi kita. Okay, kalau ada yang menjemput kami penceramah motivasi boleh kami akan bergerak. Okay lah Fik, yang mungkin ini soalan yang terakhir lah. Seperti yang Syafiq cakap tadi, Syafiq akan ada kolaborasi lah dengan Abang Saiful dan juga ramai lagi. Tapi sekiranya masih ada lagi, ataupun boleh juga Syafiq terangkan secara lebih detail mungkin, apakah projek-projek yang akan Syafiq rilis dalam masa akan datang yang Syafiq rasa benda ni akan memberi kesan. Saya rasa dalam tahun ni saya banyak kolaborasi. Yang paling dekat ni lah dengan Abang Saiful Maun. 10 Mei, music video 23 hari bulan, hari Jumaat, jam 9 malam. Di channel Sapi Jester lah. And then lepas tu saya ada projek dengan Abang Forsyth dan juga Ian and Sobates. Dan saya tidak beri lah apa lagu dan sebagainya, tapi that's a big name. InsyaAllah akan di-review juga. And then saya ada beberapa projek solo. Saya ada dua solo. And then saya ada satu lagi lagu untuk bulan Ramadan. Awal.
Boleh. Awal ready memang untuk bulan Ramadan punya Okay. dengan Adi Amar. Ya, Adi Amar. Ya, Adi Amar kalau India kenal. Kenal insyaAllah. Kami akan kolaborasi untuk lagu Ramadan. Dan ada beberapa lagi lah. Yes. Okay. Tadi Syafiq ada sebut Foresight. Foresight ni Tawau, dari Tawau. Ya, dorang ni kumpulan rapper based on Tawau. Ya, sebab saya masih ingat dah untuk satu lagu Assalamualaikum Ramadan. Di antara produce musiknya adalah ISK Is ataupun ISK BQ dan juga Abang Foresight. Seorang tu Foresight. Okeylah, Fik, apakah sekali lagi apakah pesanan Syafiq untuk orang-orang sana, peminat-peminat Syafiq, pesanan yang orang cakap yang sangat bermakna untuk mereka? Bermakna tu tak ada bermakna sangat. Saya mau cakap terima kasih sekali lagi kena beri sokongan kepada saya. Setiap sokongan tu saya sangat hargai. Walaupun saya rasa masih banyak yang saya perlu perbaiki dalam saya punya pembikinan lagu, tapi saya harapkan sokongan kepada anda semua. Okay. Dan itulah yang saya cakap tadi, look forward kepada lagu-lagu saya sebab saya ni jenis yang saya buat banyak lagu tapi saya rilis yang satu. Jadi saya look forward to all my songs. Okay, terima kasih Syafiq kerana sudi bersama dengan kita di dalam podcast Boleh Bincang Bah. Dan untuk semua penonton, teruskan menyokong Syafiq dan teruskan menyokong semua penyanyi-penyanyi yang anda kenali, terutamanya penyanyi-penyanyi yang orang bilang cuba untuk memberi yang terbaik untuk pendengar-pendengar di luar sana, dan teruskan mendengar di YouTube channel, mendengar di radio, menonton di YouTube channel dan sebagainya. Gunakan muzik mereka di platform-platform digital, Instagram, Facebook dan sebagainya, kerana itu akan memberikan semangat sebenarnya kepada penggiat-penggiat seni ini. Okeylah, kita jumpa lagi di dalam rancangan Boleh Bincang Bah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan makan. Okay, bye. Bye.